Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Baik, kita sambung buku Kemahiran Proses Sains bab 7. Kita teruskan kepada tenaga keupayaan kenyal. Bila sebut sahaja kenyal, dia melibatkan sifat sesuatu bahan itu kembali kepada kedudukan asal selepas dikenakan daya dan biasanya merujuk kepada spring lah dalam level silibus. Baik, yang pertama, lengkapkan definisi bagi tenaga keupayaan kenyal dan nyatakan rumusnya. Apakah definisi? Okey. Baik, definisinya ialah tenaga keupayaan kenyal adalah kerja yang dilakukan untuk memampat atau meregang sesuatu bahan kenyal dengan sesaran X dari kedudukan keseimbangan. Definisi tenaga keupayaan kenyal ialah kerja yang dilakukan untuk memampat atau meregang sesuatu bahan kenyal dengan sesaran X dari kedudukan keseimbangan. Dari kedudukan asal lah maknanya. Baik, untuk mencari berapakah nilai bagi tenaga keupayaan kenyal, rumusnya ialah 1/2 darab F iaitu daya, force, darab X iaitu jarak sesaran dia. Baik, tandakan yang betul bagi spring yang mempunyai tenaga keupayaan kenyal dan tandakan pangkah pada spring yang tidak mempunyai tenaga keupayaan kenyal. Pada buku kamu ada 3 gambar. Kalau dia kata berada kepada keseimbangan, maksudnya tak ada daya yang dikenakan. Jadi dia tidak mempunyai sesaran. Okey, maka tiada tenaga keupayaan kenyal kat situ. Baik, spring diregangkan, maksudnya dia ada sesaran daripada asal kepada lebih panjang menggunakan daya. So, elemen bagi force ada, elemen bagi X pun ada. Jadi, dia ada mengandungi tenaga keupayaan kenyal. Begitu juga apabila dimampatkan, kita ada daya dan kita ada jarak mampatan. Okey. Jadi di sini wujud tenaga keupayaan kenyal. Baik, seterusnya selesaikan masalah perhitungan berikut. Sebuah spring mempunyai panjang asal 15. Ambil pemberat 3 kilo disangkut pada spring tersebut. Panjang barunya 20. Daripada 15 menjadi 20. Hitungkan tenaga keupayaan kenyal tersebut. Senang saja. Okey. Tadi dia kata daripada 15 kepada 20. So, dia telah bertambah ataupun meregang sebanyak 5 sentimeter. Baik, perlu diberi perhatian, unit dalam pengiraan mesti standard unit. Standard unit adalah meter, maka sentimeter nak tukar kepada meter, awak kena bahagikan dengan 100. Alright. Dan kita diberi pemberat 3 kilo, tetapi dalam formula kita dia F, daya, di mana daya itu unitnya adalah Newton. Maka F itu sama dengan M darab G. F itu sama dengan M darab G. So, awak kena darabkanlah. F sama dengan M darab G. G same itu 3 kilo. Dan G adalah formula iaitu 10. 10 dan unitnya adalah meter per second. Itu akan dapat 30 kilometer per second ataupun kita kenali sebagai 30 Newton. Okey. Baik. Okey. Jadi bila awak tekan kalkulator, awak akan dapatlah nilainya ialah 0.75 dan unit bagi tenaga
sentiasa joule. Sentiasa joule. Baik, kita teruskan kepada B. Berikut merupakan graf yang diplot oleh Cafu mengenai pemanjangan spring. Mengenai pemanjangan spring ketika suatu beban disangkut. Okey. So kalau awak lihat dia semakin memanjang apabila dikenakan daya. Daya bertambah, pemanjangan pun bertambah. Baik, yang pertama sekali hitung tenaga keupayaan kenyal. Baik, tenaga keupayaan kenyal 1/2 darab darab F darab X. Baik, ambil saja mana-mana nilai daya yang diberi pada paksi ini. Okey, macam sini dayanya 18, pemanjangannya 0.07, pastikan unit meter dan unit adalah Newton. So boleh terus darab. Tak perlu nak tukar unit dan sebagainya sebab standard unit Newton dan meter. Ambil saja 18 darab dengan 0.07 meter, awak akan dapat 0.63 joule. Baik, seterusnya yang kedua, hitung kerja. Hitung kerja yang dilakukan untuk meregang spring X. Kerja dengan tenaga unit sama joule, cuma formula je berbeza. Formula sahaja yang berbeza. Baik. Dalam graf daya melawan sesaran ni, luas di bawah graf dia merupakan kerja yang dilakukan oleh spring. So 1/2 darab tapak darab tinggi. Kalau awak lihat sama sahaja pengiraannya, nampak tak? Sama sahaja. Cuma bila sebut tenaga keupayaan kenyal spring, rumus spring ini dia. Bila sebut kerja, rumus kerja ini dia untuk graf ini adalah luas di bawah graf. Berikan satu kesimpulan. Satu kesimpulan yang boleh anda lakukan berdasarkan 3B1 dan 3B2. Kesimpulan senang saja. Tenaga keupayaan kenyal spring X sama dengan tenaga kerja yang dilakukan sama dengan kerja yang dilakukan untuk meregang spring X. Sama nilainya. Baik, kita pergi kepada tenaga kinetik. Sebut saja kinetik, dia mempunyai pergerakan. Ataupun dengan kata formula dia halaju lah. Apakah tenaga kinetik? Tenaga kinetik adalah tenaga yang dimiliki oleh suatu objek yang bergerak. Tenaga yang dimiliki oleh suatu objek yang bergerak. Rumusnya, tenaga kinetik 1/2 darab mv kuasa 2. M tu jisim. V itu halaju. M tu mass jisim. V itu ialah velocity, halaju. Baik, tandakan pada objek mempunyai tenaga kinetik. Maksudnya objek yang ada pergerakan lah. So kincir ni bergerak dan dia ada jisim. Kuda bergerak, ada jisim. So beca ni ada jisim M tapi dia tak bergerak. So tak ada tenaga kinetik lah. So bola bowling ni ada jisim dan dia bergerak, dia ada tenaga kinetik. Alright. Baik, seterusnya selesaikan masalah berikut. Sebuah truk berjisim 4,500 kilo bergerak dengan laju 120 km per jam. Hitung tenaga kinetik. Okey, halaju truk 120 km joule. Okey, apa dia buat ialah standard unit dalam pengiraan adalah meter. Bagi kuantiti masa pula, standardnya adalah saat. Standardnya adalah saat. So awak kena tukar kilometer ni kepada meter, dia kena darab 1000. Okay, ni dia. Alright. Kemudian per jam ni dalam 1 jam dalam 1 jam ada 3,600 saat. 1 jam per jam ni maknanya per 1 jam ada 3,600 saat, bahagikan saja. So awak tekan dah dapat satu nilai halaju yang standard unit lah. Baik, tenaga kinetik 1/2 darab
MV kuasa 2. M itu adalah mass iaitu jisim. V awak dah ada 33.33 kuasakan 2. So awak akan dapat 249.9.5 kilojoule. Okey. Baik, yang B, rajah berikut menunjukkan 2 orang atlet dalam saringan larian di 100 meter untuk mewakili daerah. Di mana Hakimi jisimnya 56 kilo, tenaga kinetik dia 109 kilojoule. Joshua 57 kilo, tenaga kinetik 1.45 kilojoule. Sekiranya kriteria pemilihan adalah berdasarkan hal laju, atlet yang manakah akan terpilih? Buktikan jawapan anda. So, awak kena cari laju lah berdasarkan rumus yang ini. Okay, 1/2 MV kuasa 2 ni. M ada, mass 56, V kita tak tahu. Tapi tenaga kinetik jumlahnya diberi. Samakan dengan ni. 2 ni bawa potong 56 bagi 2 dapat 28. Okay, ni bawa sebelah jadi bahagi 1090 bahagi 28 dapat 38.3. Nak hilangkan kuasa 2, punca kuasa di kedua-dua bahagian. Awak akan dapat 6.24. Okay. V kuasa 2 sama dengan 38.93. So awak punca kuasa 2 kan kedua-dua bahagian. Punca kuasa 2 apabila bertemu kuasa 2 dia akan jadi V. So yang ni awak akan dapat 2.4, 6.24 meter per second. Meter per second. Baik, bagi Joshua, cara yang sama. Kemudian awak akan dapat 7.13. Jadi dah terbuktilah Joshua lah yang paling laju. Maka Joshua akan terpilih mewakili daerah dalam acara tersebut kerana dia mempunyai hal laju yang tinggi. Alright. Baik. Berikan contoh tenaga keupayaan graviti, tenaga keupayaan kenyal, tenaga kinetik dalam kehidupan seharian. So tenaga keupayaan graviti, awak nampak monyet manjat pokok kelapa, batu di atas tebing. Keupayaan kenyal, lastik yang ditarik, gelung getah yang diregangkan. Tenaga kinetik, kereta yang sedang bergerak, bola tenis yang dipukul. Ini semua adalah fenomena-fenomena yang berlaku dalam kehidupan seharian kita, sekeliling kita yang melibatkan tenaga. Baik, nanti kita akan sambung untuk prinsip keabadian tenaga. Okey.